Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Lama kita tak bersuah. Jadi hari ni cikgu nak akan ceritakan tentang pengalaman cikgu belajar SKC pada tahun 1970 darjah 1. 1971 darjah 2. 1972 darjah 3. Ni. Jadi cikgu nak cerita tentang cikgu mula-mula mengaji ni di SKC. Walaupun cikgu tugas di PBC pada tahun ni darjah 1, masa 1, 2, 3 ni, masa cikgu belajar di SKC ni tahun seronok lah. Budak lelaki biasa main banyak. Cikgu ajak tulis apa hitam, bagi perhatian. Okey, balik buat ajar rumah ni. Balik duk loncat ni tak ni. Tak buat esok mai kena marah. Kan? Jadi kaedah yang digunakan pada masa awal 70-an ni adalah kaedah berpusat pada guru ajar kan, dan murid belajarlah. Itulah kaedah yang cikgu digunakan pakai pada atas tu di SKC ni sampai darjah 3. Jam 4, 5, 6 di SK Jenam pula. Jadi cerita dah tentang cara belajar masa tu. Budak lelaki ni macam juga abang dia, loncat sana loncat sini. Okey, tetapi hari ni yang kita nak tumpukan ni ialah kita nak lihat model TS25 model 7. Digital Tools dan Resources ni. Kita nak akan bicarakan yang ni. TS25 model 7. Jadi dalam model 7 ni kita akan beri penekanan tentang pedagogi pembelajaran bermakna, iaitu deep learning. Deep learning pedagogi. Yang ni kita nak akan tumpu secara umum. Okey, kita lihat apakah dimaksudkan dengan deep learning pedagogi ataupun pedagogi pembelajaran bermakna. Bukan sebut deep tu kita belajar A to Z sampai dalam tu, bukan maksudnya tu. Okey, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan deep learning ni. Okey, pertama kita lihat tentang pedagogi ni. Maksud pedagogi. Okey, kalau ikut tarifan pedagogi ni ialah satu seni dan sains dalam pengajaran. Dan secara umumnya disebut pedagogi ialah metod atau kaedah untuk mengajar dan berdasarkan kenyataan, inovasi, kreativiti dan transformasi. Ni kaedah kita gunakan ni. Ni adalah lesen untuk cikgu mengajar ni, pedagogi ni. Dan kita akan lihat pedagogi pada masa sebelum ni ialah pedagogi berpusat pada berpusat pada guru, berpindah pada murid. Yang ni yang kita lihat ni. Bukan saja duk dengar slide lecture guru bagilah, kita lihat berpusat pada murid yang aktif, berbicara, bercakap dan kongsi ilmu yang dikatakan dalam 421 tu. Dia mesti ada berkomunikasi, berpusat pada murid, kita berkolaboratif, critical thinking and creative. Itu ialah berpusat pada murid berdasarkan 421. Itu kita dah bincang dah sebelum ni. Jadi kita akan lihat apakah yang dimaksudkan pedagogi. Kita dah tahu dah kaedah untuk mengajar tu. Dan kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan deep learning. Deep learning pedagogi ni secara lebih mendalam. Okey, cikgu baca sini, cikgu tengok. Okey, bermaksud cara mengajar, belajar dan bertaksir secara menyeluruh, holistik, dan bagi menghasilkan perkara yang relevan dengan dunia sekeliling kita. Apa yang diajar oleh guru secara teori tetapi mesti dikaitkan dengan dunia sebenar kita. Itu dikatakan deep learning ni. Apa yang diajar mesti kita kaitkan dengan kehidupan kita seharian. Bukan dia cakap omong-omong kosong, tapi mesti kaitkan supaya murid kita boleh nampak. Oh, yang ni kaitkan dengan kehidupan, yang ni kehidupan reality dalam kehidupan kita. Itu dikatakan pengajaran berasaskan kehidupan seharian kita. Ini kenali sebagai deep learning. Jadi kita katakan sini relevan dengan dunia sekeliling kita ataupun kaitkan dengan dunia sebenar. Bermaksud menyediakan pelajar dengan lebih baik dan relevan untuk dunia persekitaran. Kita nak maksud dia. Kita kena kaitkan dengan realiti kehidupan kita. Itulah yang dikatakan deep learning. Dan kaedah pengajaran ini, kaedah deep learning lebih kepada dunia nyata, realiti. Bukan cakap tak ada berlapikkan evidence yang benar. Dia mesti berlandaskan pada
dunia nyata atau realiti, dan juga dalam hal penyelesaian masalah. Okey, dalam hal penyelesaian masalah ini digerakkan sebagai pemangkin, okey, untuk dengan inovasi dalam teknologi digital. Ni yang kita katakan ni. Kita boleh rujuk ini tajuk ni yang ditulis oleh Sarjana Michael Fullen dan Amara Langsworthy. Ni mereka ni banyak menulis tentang deep learning pedagogi ni. Maksudnya apa yang diajar oleh guru ni mesti berdasarkan evidence pada dunia nyata. Contoh kita lihat kalau negara Jepun. Kalau kita lulus dengan baik pada Jepun, dia takkan nak pandang kelulusan tu. Jepun dia kerja dah. Okey. Pengalaman bekerja lebih penting. Experience tu, pengalaman bekerja lebih penting daripada sijil kelulusan. Sebab tu dia ambil orang yang ada pengalaman untuk naikkan pangkat. Okey, jadi kita lihat sebab tu dalam deep learning pedagogi ni kaedah pembelajarannya berubah lebih pada realistik dengan persediaan sebenar. Ini yang dikatakan dengan dunia pekerjaan. Jadi apa yang diajar tu mesti berkaitan dengan realiti dan dengan dunia pekerjaan. Yang ni ditekankan dalam deep learning. Sebab tu kita lihat dalam deep learning pedagogi ni dengan cara menguasai alat digital tu melalui 6K. Yang kata 6K tu ialah yang pertama kemahiran berfikir secara kritikal. Okey, critical thinking dan penyelesaian masalah. Latih budak-budak pelajar kita ni berfikir secara critical thinking. Yang pertama, yang kedua komunikasi, berpusat pada murid yang cakap banyak. Cikgu sebagai fasilitator perangsang ni komunikasi ni. Okay, yang kedua ni. Yang ketiga, kreativiti dan imaginasi. Kita galakkan murid kita ni menghasilkan sesuatu yang baru, kreativiti dan imaginasi. Kita bayangkan apa yang dia nak buat tu. Mesti kreativiti. Ni yang K yang ketiga. Dan yang keempat ni ialah K yang keempat ni adalah tentang keonoraan sebagai jati diri ni. Keonoraan dan komoditi. Kita kaitkan dengan kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, jati diri yang kuat dan yang komoditi kita tu, masyarakat kita tu. Kita kena kaitkan dengan dunia sebenar. Itu yang keempat. Yang kelima ialah kolaboratif. Kerjasama yang baik ke arah kebaikan. Ni kita kolaboratif. Maksud murid kita ni dalam kumpulan in group. Okay. Mereka berbincang dalam kumpulan. Itu intergroup, berbincang antara kumpulan. Komunikasi ni dikatakan kolaboratif, kerjasama. Dan yang keenam adalah karakter pendidik. Okey, guru yang nak mengajar tu nak mendidik murid-murid kita ni menghasilkan karakter yang bagus yang baik. Ni kita lihat yang karakter pendidik ni. Guru yang berwibawa, berkaliber mendidik murid supaya mengikuti karakter yang terbaik. Yang cikgu ada ajar ke ASK, attitude skill and knowledge tu. Dan yang keenam ni adalah yang keenam karakter ni lah. Dan pendidik ada di 6K tu. Dan mesti mahir dalam MCT untuk membuat penyelidikan berdasarkan inquiry, evidence, inquiry soalan berfikir. Okay, bergerak dengan adanya soalan. Itu pun juga dah cerita tentang think, how to think, iaitu berdasarkan soalan. Ini dikatakan inquiry. Dan ianya dapat meningkatkan tahap pelibatan pelajar kita untuk kolaboratif, berkomunikasi, kreativiti, inovasi. Ini kita galakkan dengan dunia yang sebenar. Bila kita sebut pedagogi kita ajar ni, dia berpusat pada murid dan berpijak pada dunia nyata, realiti. Ini kita nak. Jadi murid boleh berfikir secara rasional, kreativiti, inovatif dengan dunia yang mereka hadapi ni. Jadi akhir kata sekali, okey, cikgu ingin memetik kata-kata itu teori without practice is nothing. Kalau kita duk ajak teori je tanpa amalan, tak ada apa, kosong saja. Okey, dan kita petik daripada Linda H. Edward ni dalam 2017, dia kata teori without practice is empty, kosong. Dan dia kata practice without theory is blind, tak ada apa, buta. Jadi dengan kata lain, deep learning ini bermaksud guru hendaklah mengajar menggunakan kaedah yang 6 ciri yang 6K tadi itu, dan mesti berpijak pada dunia nyata, relatif dan persekitaran kehidupan kita ni, supaya mereka bila habis belajar, mereka boleh menyelesaikan
dengan dunia yang sebenar. Itulah yang kita lihat dalam bab 7 ni. Okey, yang bab 7 ni iaitu kita lihat bagaimana pembenaran bermakna ni di Millennium ni boleh melatih anak murid kita menghadapi dengan dunia yang sebenar. Itulah saja untuk kali ini. Dah harap semua dapat faham secara kasar. Dia ada banyak lagi teori lah, kita ambil yang basic supaya faham dulu. Sekianlah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.